Kraftangan merupakan barangan yang dihasilkan oleh mereka yang berkemahiran dalam pertukangan. Produk-produk kraftangan seperti tembaga, perak, tenunan kain dan anyaman mempunyai keindahan dalam mengekalkan elemen tradisi. Produk-produk pertukangan Brunei yang dihasilkan mengekspresikan kehalusan seni. Ia melambangkan identiti ukiran kebruneian bagi mengekalkan warisan budaya yang telah wujud sejak dahulu sehingga kini. Penggunaan produk-produk ini mempunyai kegunaannya bagi masyarakat kita sama ada untuk keperluan dan juga sebagai perhiasan. Sejarah pertukangan perak dipercayai satu kesenian terawal di negara ini. Menurut cerita, tukang perak memulakan seni mereka di sekitar kampung Pandai Besi, iaitu salah sebuah kampung di kampung air yang terkenal dalam kerja pertukangan seperti emas, gangsa dan tembaga, tenunan kain dan mariam. Pertukangan tangan sudah berkembang pada kurun ke-15 dan pertengahan kurun ke-16. Awang Haji Bakar bin Haji Jaludin, seorang yang berkemahiran dalam pertukangan perak, menceritakan tentang awal aktiviti-aktiviti di kampung air pada zaman dahulu. Kebanyakan petukang perak adalah datangnya dari kampung Sungai Kedan, tapi Sungai Kedan itu adalah besar dan ada sebagiannya sekumpulan kampung atau dinamakan Kampung Pandai Emas. Di sanalah mulanya orang bertukang perak dan bertukang emas. Spencer St. John ada menceritakan bahawa kemahiran penduduk kampung air dalam pertukangan, kebanyakannya dari mereka yang bekerja sebagai tukang besi, tukang tembaga atau peniaga, manakala kaum wanita berkecimpung dalam bidang pertukangan emas. Proses membuat perak adalah mengikut keadaan dan kesesuaian apa jenis barang yang akan dibuat. Sekiranya macam barang itu tidak berapa besar kan, dia boleh makan masa dalam 2 ke 3 hari saja. Pada zaman dahulu bahan perak adalah dia ambil daripada duit-duit siling, dikumpul dan dilabur untuk dijadikan benda membuat. Dan buat masa sekarang
duit siling tidak ada gunakan lagi dan kami menggunakan kapingan perak. Beliau tekun mempelajari pertukangan perak ketika beliau menuntut di Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan pada tahun 1975. Mula-mula saya belajar di Pusat Latihan Kesenian Pertukangan Tangan Brunei secara tradisi dan tenaga pengajar masa itu ialah Tuan Haji Mohin bin orang kaya di Kaderong Haji Ahmad, berasal dari kampung Sungai Kadayan dan ia adalah salah seorang yang mempunyai kemahiran mengenai dengan pertukangan perak. Dia adalah turun-temurun daripada orang tuanya dan hinggalah ia diambil untuk kerja sebagai tenaga pengajar di Pusat Latihan Kesenian dan Pertukangan Tangan Brunei. Dan cara pembelajaran adalah secara tradisi, tidak ada menggunakan mesin, semuanya menggunakan tangan dan kami belajar sana semuanya praktikal, kebanyakannya praktikal, tidak ada banyak teorinya. Dari awal kami membuat banda itu hinggalah selesai boleh dijual atau dipamerkan. Pengalaman dan cabaran beliau dalam pembuatan perak telah menghasilkan produk kraf tangan yang bernilai. Pengalaman itu memanglah banyak dari segi membuat barang-barang perak, sama ia ada kecil atau besar, dan kami ada pernah membuat juga alat-alat perhiasan perkahwinan di Raja juga. Produk-produk daripada pertukangan perak yang lain seperti gelang, rantai, barang perhiasan yang berbentuk manggis, ceramai dan sebagainya. Bahan utama dalam pembuatan perak merupakan kepingan perak yang ditempah dari United Kingdom. Kami tidak menggunakan perak yang lebih lembut seperti 100% perak.
disebabkan kalau perak yang 100% adalah lembut dan mudah picak apabila digunakan untuk harian. Jadi kalau macam perak masani 92% itu adalah agak keras sedikit dan penggunaannya kan mudahlah diolah. Kalau membuat satu-satu benda tu kami tidak ada menyampur lagi bahan-bahan, ada semuanya daripada perak saja. Keindahan perak terletak pada corak yang dilukis mempunyai identiti kebruneian. Ukiran corak berdasarkan tumbuh-tumbuhan dan bunga tempatan. Corak bunga air mulih menjadi pilihan. Ukiran bunganya diukir tanpa putus memenuhi perhiasan perak. Corak-corak dan motif adalah diambil daripada flora dan fauna seperti daun-daunan dan ada juga berbentuk buah seperti buah keremunting, buah pidada, buah tampuk manggis dan sebagiannya lah ada yang bentuk menjalar lah. Dan ada juga diambil daripada lekaran di kampung air apabila dulu orang yang menggunakan perahu ya berkayuh adalah seperti bunga air mulia itu adalah diambil daripada putaran air yang ada di dalam air itu semasa mereka mengayuhkan perahunya. Mula-mula ni saya akan membuat ceramai. Ceramai ini adalah satu barang yang digunakan dari zaman dulu. Ya ada peringkat-peringkat lah. Kalau macam sekarangnya orang biasa katanya membuat daripada bahan tembaga. Tapi kalau bagian orang yang berada yang menggunakan perak. Jadi kegunaan ceramai ini adalah untuk menyimpan salah satu barang makan orang mengenal sirih Pinang, dan di sanalah ada yang membuat satu dinamakan jintan hitam. Itu ada penyampur diorang apabila diorang makan sirih, diorang akan campur dengan jintan hitam. Proses pembuatan perak yang berbentuk ceramai bermula dengan mengukur sukatan bagi membentuk bulatan di kepingan perak tersebut. Selesai mengukir, barulah proses menggarung bagi mendapatkan bentuk mangkuk ceramai. Ya, ukurannya 2 inci 3 suku. Selesai saya mengukur itu dan dipotong ikut garisan yang bulat itu. Selepas saya menggunting, saya akan mengikir di bagian bekas digunting itu untuk supaya kalau tidak tajam. Selesai mengukir, barulah proses menggarung bagi mendapatkan bentuk mangkuk ceramai.
selesai saja mengikir bagian tepian ini itu di karung menggunakan papan pengarung dan tukul pengarung. Adalah papan pengarung. Mula-mula ditanda dulu supaya ia dari awal mengarung itu hingga selesailah ke tempatnya itu. Bismillah. Hinggalah selesai bentuknya ni dan belum lagi diteruskan untuk mengarung, dipanaskan lagi supaya logam ini ia lembut, boleh dikarung lagi. Diikuti dengan proses memanaskan perak. Proses ini dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi lembut. Kemudian, proses menggarung dilakukan lagi. Pekerjaan menggarung memerlukan ketelitian untuk menghasilkan kerja yang berkualiti. Kemudian, acuan perak perlu dilekat menggunakan pandam. Pandam merupakan cecair dari bahan tanah kuning, minyak dan salang dari pokok kayu. Cecair tersebut dimasukkan ke dalam acuan. Tujuan pandam supaya ketika memahat acuan tidak mengalami kerosakan. Proses ini boleh dilakukan berulang-ulang. Setelah itu, pandam yang ada di acuan tersebut perlu disejukkan dan mengeras supaya mudah semasa membentuk rekaan menggunakan tukul dan pahat kecil. Inilah bentuk yang saya buat tadi, yang karas sudah sajok, dan untuk proses yang seterusnya melukis. Di sini, kelihatan kreativiti seseorang bertukang perak mengukir mengikut kemahiran dan imajinasi bagi menghasilkan keindahan yang diinginkan. Ini lukisan bentuk air mulai. Asal usul air mulai ini diambil daripada masa dulu orang berkayuh. Jadi ada ulak air itu dari air itu, dan itulah dari asal usul dipanggil air mulai. Dan air mulai ini bukan digunakan bagian perak saja, ya, di area bagian tenunan ada bagian tembaga, bagian ukiran kayu pun ada juga. Jadi mula-mula saya akan memahatlah bagian tengah. Sudah selesai memahat, siap bunga ke satu, akan membuka pandaman ini lagi. Setelah pandam dibuka, barulah dibersihkan untuk menghilangkan warna hitam di acuan perak. Terakhir, proses menggilatkan supaya warna perak tersebut cantik pada bentuk ceramai.
yang sudah tadi cuci tadi kan dibuang yang bagas-bagas pandai batuk. Dan ini sekarang proses untuk saja lagi lah, membersihkan, mengilatkan. Membuat barang ini dalam masa 4-5 hari lah, dari awal hinggalah selesai ia siap dibersihkan atau disimpan atau digunakan lah. Gelang yang diperbuat daripada perak merupakan perhiasan yang masih digunapakai oleh masyarakat Melayu Brunei. Keaslian gelang perak ini menarik minat pembeli untuk memilikinya. Proses pembuatan gelang perak adalah berbentuk satak. Inilah perak yang sudah dipotong untuk dibuatkan gelang satak, dan seterusnya untuk melukis bentuk yang terdapat di gelang itu. Ukurannya lebih 8 inci panjang dan 1 inci lebar. Melukis corak gelang bermotifkan satak perlu dilakukan dengan teliti supaya corak tersebut mempunyai kesinambungan pada keseluruhan gelang. Selesai siap melukis bentuknya ini, itu dipotong menggunakan gergaji yang halus lah. Selalunya bunga yang terdapat di galang ini adalah sama juga bunga air mulih juga yang lejamnya diorang buat lah. Seterusnya, barulah proses memahat dilakukan. Pekerjaan memahat dilakukan dengan teliti supaya gelang tidak mengalami kerosakan. Sudah siap membuat desainnya, dan sekarang membuat bentuknya pulang, bentuk supaya sesuaian di tangan. Inilah hasil sudah bentuknya sesuai untuk dipakai, dan seterusnya menyuci, membersihkan menggunakan barus tembaga dan penyuci biasa saja, macam golo ke apa. Tapi kalau dulunya menggunakan langir. Inilah keindahan gelang perak. Proses pembuatan gelang boleh disiapkan dalam 2 ke 3 hari. Gelang perak ini adalah hasil kreativiti seorang petukang perak yang kaya dengan pengalaman. Produk-produk perak sememangnya mempunyai keindahannya yang tersendiri. Warnanya putih berkilat, menyerlah lagi keindahan yang dipadukan dengan corak-corak yang menarik.